Buletin Didik 8 Disember bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelaksanaan ujian kendiri COVID-19 bagi murid sekolah rendah hanya melibatkan penggunaan kit ujian air liur yang dibekalkan Kementerian Pendidikan KPM. KPM dalam satu kenyataan memaklumkan penggunaan kit ujian secara calitan hidung tidak dibenarkan dan tidak selaras dengan arahan KPM melalui surat bertarikh 28 November lalu. Pelaksanaan itu turut disebut dalam surat pemakluman berkenaan pelaksanaan ujian saringan COVID-19 bagi murid sekolah rendah. Ia mengikut ketetapan dalam garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0 dan selaras dengan strategi pengujian COVID-19 kebangsaan. Ujian kendiri itu juga perlu dibuat secara penggiliran bagi sekurang-kurangnya 10% murid dengan pemantauan guru. Penjelasan ini dilakukan susulan gambar yang tular di media sosial bertajuk di sebuah sekolah guru-guru menjalani latihan amali dengan suap pelajar. Dalam pada itu, hasil siasatan mendapati gambar tersebut melibatkan ujian saringan COVID-19 yang dilaksanakan di sebuah sekolah di Pahang. Secara keseluruhan, 16 murid dipilih secara rawak bagi menjalani ujian itu yang menggunakan kit ujian air liur. Walau bagaimanapun, demonstrasi calitan hidung turut dilaksanakan melibatkan 4 orang guru dan 4 orang murid yang dibimbing oleh 2 orang jururawat masyarakat. KPM turut menegaskan bahawa penggunaan kit ujian secara calitan hidung adalah tidak dibenarkan dan tidak selaras dengan arahan KPM. Filem pendek hasil nukilan 6 pelajar dari SMK Tok Janggut Pasir Putih Kelantan berjaya meraih 2 anugerah di pertandingan antarabangsa Global Panasonic Kids Witness News Video Contest yang berlangsung di Jepun Ahad lalu. Lebih membanggakan, mereka menyapu bersih kesemua kategori yang dipertandingkan, menewaskan 4 lagi filem pendek dari Jepun, Brazil dan Vietnam. Tengok kita ada budak bodoh kat sini. Bodoh, kau buat apa ni? Kerja sekolah? Ya, janganlah buat kerja sekolah. Dapatlah juga kan? Itulah kau dapatlah, sama macam kesian dalam miskin. Filem pendek berjudul Paku ini mengetengahkan isu buli di sekolah. Paku digambarkan sebagai kata-kata apabila dipakukan pada kayu, dicabut semula namun tetap meninggalkan kesan. Ia ibarat kata-kata negatif si pembuli yang akan terus memberi kesan kepada mangsa. Filem ini dihasilkan 6 pelajar tingkatan 4 dan 5 SMK Tok Janggut, iaitu Ahmad Zulkifli Hazani, Amar Baihaki Asmadi dan Putra Syazmi Muhammad Azmi sebagai pelakon. Ia diarahkan Zaim Aiman Kamarudin sambil dibantu Denise Visa Erun dan Alif Ikhwan Muhammad Nawi. Filem ini meraih anugerah Kids Choice Award dan Fans Choice Award. Pertandingan dianjurkan oleh Panasonic Global di mana SMK Tok Janggut mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa selepas memenangi peringkat kebangsaan. Congratulations again. Seterusnya, 11 pelajar perempuan dipilih sebagai ikon inovasi peringkat kebangsaan dalam pertandingan Agents of Tech Anjuran Pusat STEM Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Pertandingan dengan kerjasama Mastercard dan Arus Academy ini bertujuan menggalakkan pelajar perempuan mengambil mata pelajaran berkaitan STEM sekaligus merapatkan jurang jantina dalam bidang ini yang biasanya didominasi oleh lelaki. Agents of Tech adalah program pendidikan Girls for Tech STEM yang dibangunkan di portal Delima KPM. Menurut Timbalan Ketua Sekretariat Dasar Pendidikan Digital KPM, Dr. Ihsan Ismail, program ini menyediakan peluang kepada pelajar perempuan untuk membangunkan kemahiran yang diperlukan untuk bekerja, bukan sahaja di Malaysia tetapi di peringkat global. Dalam program ini, peserta perlu menyelesaikan 5 misi berdasarkan tema yang diberi, antaranya kriptologi dan kecerdasan buatan untuk kebaikan sosial. Sebagai sebahagian daripada misi, pelajar perlu menghasilkan idea baru dan penyelesaian inovatif. Ia secara tidak langsung menggalakkan mereka berfikir secara analytical dan kreatif, terutama pada era celik teknologi hari ini. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai keseluruhan bernilai RM2,200. 3 sekolah dengan penyertaan tertinggi menerima kelengkapan studio mini iaitu SJK Cina Hanchiang Pulau Pinang, SMK Raja Perempuan Kelsom dan SJK Tamil Klebang Cemur Perak. Setakat ini, 2,891 murid seluruh negara telah memulakan program ini sejak Julai lalu. Dalam meningkatkan kesedaran tentang keselamatan cyber dan menyemai kewarganegaraan digital yang bertanggungjawab dalam kalangan generasi muda, Agensi Pakar Keselamatan Cyber Kebangsaan di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Cyber Security menganjurkan pertandingan wacana keselamatan ICT Kebangsaan NITSET 2021. Ia diadakan secara dalam talian.
Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Zahidi Zainul Abidin, program ini mendapat sambutan menggalakkan khususnya dari sekolah menengah. Dalam program hari ini kita lihat kita penglibatan 75 sekolah. Jadi kita berasa dalam era pandemik ni penglibatan ni banyak sekolah ni sebab maknanya kita buat melalui virtual kan. Jadi maknanya ramai sekolah yang terlibat dan 3 sekolah yang dipilih bertanding untuk ke peringkat akhir. Tambah beliau, wacana yang berasaskan bahasa Inggeris itu menyaksikan SMK Sultan Abu Bakar dari Temerloh Pahang dinobatkan sebagai juara tahun ini. Manakala Kolej Tunku Kursyah Negeri Sembilan mendapat tempat kedua dan tempat ketiga dimenangi SMK Alor Akar Kuantan Pahang. Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security Malaysia, Datuk Dr. Haji Amiruddin Abdul Wahab berkata, kesedaran keselamatan cyber perlu dipupuk seawal mungkin bagi mengelak penipuan. Bila kita sebut tentang alam cyber, isu-isu alam cyber ni dia bukan hanya melibatkan orang dewasa saja, malah kepada anak-anak. Jadi sebaik-baiknya kita memulakan dengan pendidikan dari seawal mungkin. Dan wacana ini bertujuan untuk mereka mendalami ilmu-ilmu asas tentang keselamatan cyber, bagaimana amalan terbaik, membukakan kesedaran tentang isu-isu yang berlaku bukan hanya di Malaysia tapi di peringkat global. Tambahnya, program tahunan ini turut meningkatkan prospek serta peluasan ilmu pengetahuan kepada generasi muda. Ia amat penting bagi mengelak mereka menjadi mangsa buli cyber, kecurian identiti, pornografi dan penyalahgunaan internet. Ayla Georgia Abdullah, wakil SMK Sultan Abu Bakar, tidak menyangka kumpulannya dapat mempertahankan gelaran juara buat 2 tahun berturut-turut. Bagi kita orang ini opportunity yang sangat-sangat rare. So kat Malaysia sebenarnya tak banyak pertandingan macam ni, and for us to be able to join this, kami sangat bersyukur sebab kami dapat exposure kepada pertandingan dan cara dunia sebenar bekerja dalam aktiviti ice breaking, dalam discourse itself. So thank you to CyberSafe. Sebagai juara, mereka membawa pulang piala pusingan dan wang tunai RM5,000, manakala tempat kedua dan ketiga menerima hadiah wang tunai berjumlah RM3,000 dan RM1,000. Bertemu kembali. Kerajaan sentiasa terbuka untuk golongan pelajar di negara ini berfikiran kritis dalam menyuarakan pandangan mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, sikap sedemikian tidak salah, namun mestilah bersandarkan fakta yang betul dan tidak bertindak secara emosi. Ujarnya, apabila pemimpin pelajar bertemu beliau, satu soalan diajukan iaitu adakah mereka boleh bersifat kritis dan kritikal terhadap kerajaan. Kerajaan hari ini mengiktiraf peranan golongan muda. Apabila kerajaan membenarkan undi 18 tahun, ini menunjukkan bahawa kerajaan yakin kepada kemampuan pelajar untuk menentukan siapa yang mereka pilih dan siapa yang sepatutnya menjadi pemimpin di negara kita ini. Ramai yang tidak yakin apabila kita membenarkan undi automatik kepada anak-anak muda yang berumur 18 tahun. Ramai yang ketika itu mempunyai pandangan yang skeptikal terhadap keyakinan golongan muda umur 18 tahun yang dianggap terlalu mentah untuk menentukan kepimpinan negara. Beliau berucap melancarkan inisiatif Keluarga Malaysia at IPT di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Tanjung Malim Perak pagi tadi. Menurutnya, kerajaan dalam pada itu yakin dengan kemampuan anak muda dan mahu mereka menentukan siapa yang berhak jadi pemimpin. Bermula 1 Januari tahun depan, semua individu berusia 18 tahun ke atas secara automatik akan menjadi pengundi. Kerajaan juga membenarkan golongan itu mengundi sekiranya pilihan raya umum ke-15 diadakan tahun depan. Sementara itu, sempena ulang tahun ke-100 UPSI, Datuk Seri Ismail Sabri mengumumkan institusi itu sebagai pusat penyelidikan dan pendidikan keluarga Malaysia.
Sesuai dengan jolokan sebagai institusi ulung yang membawa perubahan dalam pengembangan pendidikan, saya mahu pusat ini ditempatkan di sini, iaitu UPSI. Menjadi harapan saya agar pusat ini nanti berupaya menginstitusikan keluarga Malaysia dengan menjadi hub penyelidikan, pendidikan, latihan dan penyebaran ilmu dalam kalangan warga Malaysia ini. Beliau turut optimis dengan hub berkenaan berdasarkan kreativiti, inovasi serta kolaborasi strategik melibatkan pelbagai pihak. Hub itu juga katanya akan dapat memainkan peranan yang signifikan dalam meningkat, mempromosi dan menyebarluaskan lagi konsep serta usaha membudayakan nilai penggayaan keluarga Malaysia. 86.6% atau lebih 2.7 juta individu berusia 12 hingga 17 tahun di negara ini lengkap vaksinasi COVID-19 setakat semalam. Mengikut laman sesawang COVID Now, 90% atau lebih 2.8 individu menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Bagi populasi dewasa pula, 97.1% atau 22.7 juta individu lengkap vaksinasi. Manakala 98.5% menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. 124,499 dos vaksin diberikan semalam. Ia melibatkan 4,538 dos pertama dan lebih 6,000 dos lengkap serta lebih 113,000 dos penggalak. Baiklah, amalan membaca buku atau bercerita kepada anak-anak kian memberi cabaran kepada ibu bapa hari ini. Ia kerana gadget dan pelbagai bahan teknologi lain lebih menarik perhatian mereka. Justru situasi itu perlu ditangani dengan bijak oleh ibu bapa kerana amalan tersebut dapat memberi kesan positif terhadap tumbesaran anak-anak. Menerusi perkongsian bekas pustakawan Syamsul Kamaria Hamzah dalam bengkel bercerita menggunakan alat bantu, amalan membaca dan bercerita kepada anak-anak amat penting dalam mengeratkan hubungan kekeluargaan. Tapi apa yang hari ini kita kongsikan bersama adalah bercerita yang boleh kita aplikasikan kepada anak-anak, ya, kepada keluarga. Sebab dengan cerita ni juga bukan saja kita nak menyampaikan maklumat, bukan saja kita nak bagi tahu tentang kebaikan ataupun moral, ya, tapi dengan bercerita ni juga it creates bonding, ikatan kekeluargaan tu antara mak dengan anak, antara ayah dengan anak, ya. Jadi bonding tu adalah penting. Syamsul Kamaria yang juga dikenali sebagai Umi Syam berkata, pelbagai alatan boleh digunakan untuk menarik perhatian anak-anak ketika bercerita. Kalau anak yang tidak hendak belajar, anak yang tak suka belajar, contohnya dalam keluarga Umi sendiri, ya, anak dia suka bermain, kan? Jadi dan dia suka toys, kereta ni, kan? Dia suka kereta. Banyaklah yang kita beli kat kedai tu, apa-apa semua. Jadi bila nak belajar tu, especially terutamanya matematik apa semua, dia tak suka. Jadi dengan cara bercerita, okey, Umi kata, sekarang adik cuba adik tak cakap pun kat dia, kata nak buat matematik. Sekarang ni mama nak adik ambil 5 biji kereta. So dia pun pergi kutip lah, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, adik longgokkan kat sini. Teknik ini mampu menarik minat anak-anak bukan sahaja untuk belajar, malah berinteraksi. Pelbagai perkongsian menarik dapat dipelajari peserta bengkel ini, antaranya menggunakan alatan tambahan dalam bercerita yang mampu meningkatkan imajinasi anak-anak. Buku ni bukan sekadar ayat-ayat, tetapi dia membina imajinasi anak-anak, dan kita membina komunikasi bersama dengan anak-anak, dan
kita juga akan akhirnya mahir bagaimana untuk mengawal crowd yang ramai. Okey, dalam kelas ini juga kita didedahkan dengan bagaimana nak bercerita melalui props, melalui kertas. Atas kertas kosong itu akhirnya boleh memberi kegembiraan kepada anak-anak. Dan teknik-teknik penggunaan props untuk bagi kita punya cerita tu lebih I would say that dramatic. And then penggunaan prop ni sangat penting untuk memberikan untuk aktifkan lagi dia punya kemahiran imajinasi. Bengkel ini diadakan sempena Pesta Buku Selangor 2021 di Pusat Konvensyen Shah Alam. Pelbagai aktiviti dan bengkel menarik juga dianjurkan sehingga 12 Disember ini. Pokok Christmas terbesar di dunia diiktiraf oleh Guinness Book of Records dinyalakan di Gubbio, Itali. Uniknya, ia diinterpretasi daripada pencahayaan lampu dalam bentuk pokok Christmas di Pergunungan Ingino. 2, 1. Eccolo qua dalla stella. Berukuran 750 meter tinggi dan 450 meter lebar, ia dinyalakan menggunakan 300 lampu sepanjang 8.5 km. Kebiasaannya, majlis setiap tahun dirasmikan oleh Presiden atau nama-nama besar lain, diikuti pertunjukan bunga api. Menurut penduduk tempatan Gubbio, tradisi ini dilakukan setiap tahun sejak 1981. Instagram melancarkan ciri terbaru yang menggesa golongan remaja untuk berhenti melayari platform perkongsian gambar itu. Ketua Instagram Adam Mosseri berkata ciri bernama Take a Break menggalakkan remaja untuk berhenti selepas melayari aplikasi itu terlalu lama. Take a Break dimulakan di beberapa negara termasuk Amerika Syarikat, United Kingdom dan Australia semalam sebelum diperluaskan ke negara-negara lain secara berperingkat tahun hadapan. Pengguna generasi muda bakal mendapat notifikasi mengenai ciri tersebut dan digesa meletak peringatan untuk berhenti melayari Instagram. Mereka kemudiannya diarah menutup aplikasi itu dan disaran melakukan aktiviti lain seperti mendengar lagu atau menulis. Turut diumumkan ciri-ciri lain yang menyasarkan melindungi pengguna muda daripada kandungan memudaratkan. Sudah tentu persoalan yang timbul kini, adakah tindakan Instagram mencukupi dan mampukah remaja dipantau dengan baik? Namun yang pasti, dengan ciri tersedia, pilihan seterusnya terletak di bahu pengguna remaja dan ibu bapa untuk lebih bertanggungjawab ketika melayari media sosial. Baiklah, People's Choice Awards PCA 2021 berlangsung hari ini menyaksikan selebriti dan nama-nama besar diangkat sebagai pilihan hasil undian peminat mereka. Antara yang diumum pemenang, Dwayne Johnson dan Simu Liu menerusi lakonan mereka dalam Jungle Cruise dan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Menariknya, Liu dan The Rock menggunakan pentas PCA kali ini untuk menyebarkan mesej bermanfaat. Liu yang juga superhero Marvel Asia pertama dinobatkan action movie star tahun ini. Dalam ucapannya, beliau berkongsi pesanan untuk golongan muda. I went to college for finance and accounting. And it was because I didn't have the courage inside me to give myself the permission to pursue what I truly wanted. So whatever that means for you guys, it all starts with permission to yourself. Guys, thank you so much. Manakala The Rock yang menerima 3 anugerah termasuk penghargaan khas People's Champion turut menitik pesan buat anak-anaknya. They are just trying to figure out what being famous means, and I'm going to tell them now because they're watching. As I always tell them, the most important thing about being famous is to be kind. I love you guys. Thank you so much. People's Champion menghargai sumbangan Johnson kepada industri hiburan selain komitmen berterusannya dalam memberi sokongan kepada kanak-kanak dan keluarga yang memerlukan. Sukan, Persatuan Hoki Asia AHF membuat keputusan drastik mengeluarkan skuad hoki wanita negara daripada kejohanan trofi juara-juara Asia di Donghae, Korea Selatan. Ia susulan pertambahan jangkitan kes COVID-19 dalam kalangan pemain kebangsaan. Setakat ini 4 pemain negara disahkan positif.
Menurut Persekutuan Hoki Malaysia KHM, usaha sudah pun digerakkan bersama Majlis Sukan Negara MSN dan Wisma Putra untuk membawa pulang pemain negara yang diuji negatif secepat mungkin. Bagaimanapun, ia masih bergantung kepada budi bicara kerajaan Korea yang mana ia perlu dipatuhi bagi menangani penularan COVID-19. Sekarang ni kita tengah merayu kepada pihak Korean, saya tak tahu nak sebut Korean penganjur ataupun memang kerajaan, untuk membenarkan mereka balik yang mana dah negatif. Pasukan negara dikuarantin sejak 1 Disember apabila Nurul Faizah Syafiqah Kalim disahkan positif COVID-19 selepas menjalani ujian calitan sebaik pasukan itu tiba di Donghae pada 29 November lalu. Namun kini 2 lagi pemain negara iaitu Fatin Syafiqah Muhammad Sukri serta Atira Muhammad Ismail turut disahkan positif dan mereka sudah pun dibawa ke pusat kuarantin di Korea. Dilaporkan tahap kesihatan ketiga-tiga pemain berada dalam keadaan baik dan tidak mengalami sebarang gejala. Perkembangan bola sepak Piala AFF skuad Harimau Melaya kini menunggu status terkini Muhammad Khairul Azhan Muhammad Khalid dan Muhammad Faisal Abdul Halim yang didapati positif COVID-19 sama ada boleh diturunkan menentang Laos petang esok. Jika keputusan hari ini negatif, Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho berharap pihak berkuasa kesihatan Singapura memberi pelepasan untuk kedua-dua pemain kembali bersama pasukan. Definitely, then we see how they will have another test today. Hopefully, the test will get negative, and then we need to get advice from Asia Singapore to allow them to play tomorrow. Bagaimanapun, sekiranya masih positif, Cheng Ho tiada pilihan terpaksa memanggil pemain gantian. Ketika ini, pasukan negara mempunyai 21 pemain sementara menantikan kehadiran Dion Coles yang masih memiliki tugasan bersama klubnya dalam Liga Super Denmark. Harimau Melaya menewaskan Kemboja 3-1 pada aksi pembukaan kumpulan B sekaligus memberi lonjakan moral menjelang penampilan kedua menentang Laos petang esok. Cheng Ho merumuskan Laos memiliki barisan pemain yang bertenaga sepanjang 90 minit sebagaimana yang dibuktikan sebelum Akor tewas 0-2 kepada juara bertahan Vietnam pada aksi pertama. Mengikut rekod sepanjang 7 pertemuan dalam saingan AFF, skuad negara tidak pernah tewas, menang 5 kali dan seri 2 kali. Ketika bekas pasangan beregu campurannya, Goh Liu Ying mahu berehat seketika sebelum memikirkan kerjayanya, Chan Peng Soon tanpa berselindung mahu beraksi pada Sukan Olimpik Paris. Justru dia mahu segera mencari gandingan baru yang serasi apabila mula menjalani latihan bersama pasukan kebangsaan pada Januari tahun depan. Mengakui faktor usia antara cabaran yang perlu diatasi untuk merealisasikan impiannya beraksi pada Sukan Olimpik Paris 2024, Chan Peng Soon optimis kemudahan dan kepakaran dimiliki Akademi Badminton Malaysia ABM akan membantunya. Dalam ABM banyak profesional macam kita ada physio tu massage-nya, so ada sport science, so semua yang boleh jadi itu atlet. Saya harap kita boleh kerja bersama-sama, boleh bantu saya hit tu paling tu high level lah. Sudah mencecah usia 33 tahun, Peng Soon akan memulakan latihan di ABM pada 1 Januari 2022 dan dia berharap bakal mendapat gandingan baru yang serasi. Pernah menduduki ranking ketiga dunia dan meraih pingat perak Sukan Olimpik Rio 2016 bersama Goh Liu Ying, Peng Soon kini menjadi harapan BAM sebagai mentor kepada pemain muda untuk memperkuatkan beregu campuran kebangsaan. Baiklah, pameran patung Teddy Bear di Moskow mengakhiri buletin didik. Hello Teddy yang memasuki tahun ke-12 adalah pameran terbesar seumpamanya di dunia, menyaksikan lebih 500 penyertaan. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.